Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Babu ma jaa'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahumā qibalan. Sayyidina Anas bin Malik ditanya oleh Sayyidina Qatadah, macam mana bentuk kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'li Rasul, kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu qibalan. Ada dua qibal. Qibal ni maksudnya ada dua tali yang masuk pada jari. Satu jari ibu jari, antara ibu jari dengan jari tunjuk kaki, jari tunjuk kaki. Kemudian satu lagi di antara jari tengah dengan jari manis kaki. Jadi masuk macam ni lah, dua gitu. No? Baik. Itu dipanggil khibalan. Khibalan itu maksudnya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana li na'li Rasulillah radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mutanna shirakuhuma. Baik, jadi apa ni sama juga maksud yang tadi, cuma dia syirakuhuma maksudnya ribatun, maksudnya yang diikat. Dua tu ada ikatan. Maksudnya imam kasut Nabi SAW ni dia ada dua khibal, kemudian di belakangnya ada lagi ikatan belakang. Begitu maksudnya. Terus. Hadatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas Malik na'laini jardawaini lahuma qibalan qala fahadatsani sabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'laini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu na'lain jardawain lahuma qibalan. Jardawain maksudnya kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas keluar dan tunjukkan kepada kami kasut Rasulullah. Maksud slipper lah. Na'lain ni slipper Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jardawain yang ini dibuat daripada kulit dan tidak berbulu. Lahuma qibalan, yang ada dua qibal tadi yang maksud tadi. Qala fa haddatsani Sabitun ba'du an Anas. Kemudian selepas tu baru Sayyidina Sabit Al-Bunani, menantu Sayyidina Anas bin Malik, bagi tahu kepada Isa bin Tahman dan juga sahabat-sahabatnya yang lain yang datang ke rumah Sayyidina Anas, katanya annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dua tadi kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas keluarkan saja tak abang. Sayyidina Sabit yang bagi tahu, kata ni kasut Rasulullah, tak sah ni. Terus. An Ubaid bin Jurayj annahu qala ibni Umar ra'aituka talbasu an-ni'ala السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. Baik. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya oleh Sayyidina Ubaid ibn Jurayj. Jadi Sayyidina Ubaid ibn Jurayj tanya kepada guru dia Sayyidina Ibnu Umar, ra'aituka talbasu an-ni'ala sibtiyah. Aku tengok kamu pakai kasut yang tidak berbulu. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kenapa pakai kasut macam tu? Sebab kenapa ditanya begitu pada Sayyidina Ibnu Umar? Kerana terkenal Sayyidina Ibnu Umar orang yang sangat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah takut pakaian dia pun semua ikut Rasulullah. Sampai ada orang kata Sayyidina Ibnu Umar ni, kalau kamu tengok dia, Sayyidina Aisyah menyebut, kalau kamu tengok Sayyidina Ibnu Umar melakukan sunnah, maka sesuatu kamu akan kata dia ni orang gila. Kerana semua benda dia ikut. Ada tempat yang dia naik kuda,
Sampai satu kawasan, dia akan berhenti kuda tersebut dan dia akan jalan, tarik kuda. Dan lepas tu naik balik. Orang tanya kenapa tadi tempat tu mesti berhenti. Kerana dia kata dulu waktu aku berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di tempat tersebut Rasulullah turun kuda. Rasulullah turun tu mungkin sebab sembang dengan orang. Sampai di tempat Rasulullah naik balik, maka aku ikut semua apa yang Rasulullah buat. Ada kadang-kadang dia jalan, tiba-tiba dia tunduk. Dia tunduk, lepas tu dia jalan. Dia bukan ada apa-apa depan, tapi tiba-tiba tunduk. Tanya kenapa tunduk kat situ. Dulu Rasulullah pernah tunduk kat situ. Dulu mungkin ada kayu apa semua, tapi kayu dah tak ada dah. Tapi tetap dia akan ingat tempat yang Nabi buat, maka dia akan ikut semua sekali yang Nabi buat. Tak mana Nabi pusing, tang situ dia pusing. Tu dia. Di mana Nabi buat apa-apa semua dia akan ikut. Ni kata klip. Itu kata lebihnya Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu. Karena tu ditanya, aku tengok kamu pakai kasut tidak berbulu. Maka dia kata, inni ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selipar yang mana tidak ada bulu. Wa yatawaddau fiha. Tawaddau fiha ni, adakah dengan pakai kasut tu Rasulullah berwuduk? Dan katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat menjaga pakaian dan juga apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka ada dua makna, dan boleh jadi dua-dua. Boleh jadi Rasulullah berwuduk dengan memakai kasut tersebut. Sebagian ulama kata kalau nak tengok Rasulullah jaga, maksudnya Nabi memakai berwuduk, selesai wuduk baru Nabi pakai balik kasut tadi. Pakai balik tadi. Fa ana uhibbu an albasaha, dan aku suka untuk memakai seperti mana yang Nabi pakai. Tapi yang Imam Nawawi sebut, makna yatawaddau fiha tu, maksudnya Nabi berwuduk kemudian baru pakai. Baik. Dalam keadaan kaki Nabi basah ketika tersebut. Itu maksudnya. Terus. وبالله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. Baik. Jelas satu makna sama. Terus. حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حويس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Baik, maksud na'lain makhsufatain, Allah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW pernah dilihat, aku pernah melihat, kata Sayyidina Amr bin Hurais, Rasulullah bersolat dengan memakai dua selipar makhsufah. Makhsufah maksudnya yang ada timbal balik. Kasut Nabi SAW ada banyak jenis. Ada kasut Rasulullah yang dua khibal, ada yang makhsufah. Makhsufah maksudnya yang ada dua tali di atas. Macam kasut slipper kita duk pakai tu, kemudian dia ada dua tali di atas gitu. Itu maksudnya. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشين أحدكم بنعل واحدة ليمعنهما جميعا أو ليؤذيهما جميعا. Baik, tadi hadis yang 80 tadi itu menunjukkan dalil boleh pakai kasut waktu solat. InsyaAllah kita mengetahui bahawa di bawah tapak kasut tersebut tidak ada najis. Cuma kalau kita semayang di tempat yang bernajis khususnya, maka kalau kita tempat semayang tu tempat tu memang najis, terkenal dengan najis, maka kita solat di tempat tersebut, waktu ketika tu tak boleh kita dalam keadaan terus pakai kasut. Kena buka dulu kasut, duduk pijak atas kasut tak apa. Buka kasut dulu, lepas tu pijak atas kasut. Jangan pakai terus, kerana kita dikira sebagai menyambung dengan najis tersebut. Itulah kita pakai kasut. Di kubur macam mana pula? Kubur, kalau kata kita memang tahu kubur tersebut memang tak pernah dikorek sebelumnya. Orang dia membush, bukan yang jenis pernah dikorek sebelum tu. Maksudnya pernah dibuat renovate kubur tersebut untuk dikorek dan diubah jasad yang sebelumnya ke tempat lain, masuk jasad baru pula. Kubur yang macam tu kena buka kasut. Kalau kubur jenis tu. Tapi kalau kubur kampung kita baru, buka seminggu. Mayat pun baru ada 2 yang mati. Tok Imam dengan ni Tok Imam mati dulu. Lepas tu ada di tempat tersebut kubur ada 2, baru 2. Maksudnya baru lagi tanah tersebut. Maka perlu buka kasut tak? Tak perlu buka kasut, sebab dia masih tanah baru. Yang kena buka kasut tanah lama. Faham tak? Tanah lama dah.
tanah yang pernah digunakan untuk jadi kubur, kemudian diubah kubur tu ke tempat lain pula. Yang tu kena buka kasut. Pijak atas kasut boleh tu. Pijak atas kasut boleh. Macam kita pergi mayang, kalau kata di dataran ada orang meninggal, maka kita pergi semayang, kadang-kadang pakai kasut. Nak buka kasut malah boleh pakai kasut tu. Boleh, tidak ada masalah. Kalau kita yakin bahawa tapak kaki kita tidak ada najis. Kalau tadi baru tu pijak tik anjing, tu bawa kali dengan tik anjing tu kali pergi semayang, yang tu kena buka sebab ada najis di bawah. Tapi buka boleh pijak di atas dia, tidak ada masalah. Terus hadis yang seterusnya tu, Nabi sebut la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan berjalan dengan satu belah kasut saja. Liyun'ilhuma atau liyan'alhuma, boleh jadi dua. Jami'a atau liyuhfihima jami'a. Sama ada pakai dua-dua sekali ataupun buang dua-dua sekali. Jangan pakai sebelah. Baik. Ini maksudnya apa dia? Nabi melarang untuk kita menunjukkan kefakiran depan orang. Baik, tapi kalau kasut kita hilang sebelah, tengah-tengah jalan terputus sebelah, boleh tak pakai sebelah tu? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak cari kedai kasut tu, kata liyun'ilhima atau liyun'ilhima atau liyan'alhuma, maka dia kata kena buka sekali, sama ada pakai dua-dua ataupun buka dua-dua, ataupun buka dua-dua kali sebab guna dengan hadis ni. Boleh, tak ada masalah guna dengan zahir hadis. Cuma kalau kata kita nak pakai sementara nak tunggu, takut panas kaki kita, maka kita boleh pakai sebelah lagi jalan untuk cari kedai, tak ada masalah. Maksudnya jangan pakai semata-mata saja pakai jenis tu. Faham tak? Saja hari tu jadi dim berambut. Pakai sebelah lagi tak kat peti, masuk slipper kat peti, ingat. Yang tu yang tak dibenarkan. Boleh faham tak? Baik. Terus. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. Baik. Ini sama macam tadi lah. Nabi melarang makan dengan tangan kiri, dan kemudian Nabi melarang untuk memakai kasut sebelah sahaja ketika berjalan. Nampak tak? Jadi makan dengan tangan kiri ni, larangan ni adalah larangan makruh. Larangan makruh. Baik, ada seorang sahabat, seorang lelaki pernah makan di depan Rasulullah dalam keadaan tidak dengan menggunakan tangan kiri. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Maka Nabi kata kepada dia, kul bi yaminik. Maka lelaki tersebut kata, la astati'. Faqala lahu lastata'ta. Dan dia kata, aku tak mampu Rasulullah. Padahal dia saja tak mau makan dengan tangan kiri, tangan kanan, saja-saja. Maka Nabi kata, lastata'ta, kamu tak akan mampu terus. Maka lumpuh tangan ketika tersebut. Di mana? Ada jangan main-main dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini antara hadis yang mana balasan kepada orang yang mempermainkan hadis Nabi SAW. Mempermainkan saja untuk memainkan hadis Rasulullah. Baik, jadi larangan ini bukan larangan haram, larangan makruh. Cuma disebabkan kawan tu main-main, maka Nabi kata tu. Sebagian ulama mengatakan bahawa lelaki yang didoakan sedemikian, lelaki itu adalah munafik. Syekh Usri kata gitu. Nabi tidak akan doa kepada sahabat dengan tidak baik, melainkan orang tersebut ada syirik dalam diri dia. Lepas tu Nabi kata tu gitu. Ya. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza nazala falyabda bis shimali faltakun al-yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'u. Baik, awwalahuma bukan awwalahuma. Awwalahuma ada bagi tak betul. Nabi SAW bersabda, kalau kamu memakai kasut, mulakan belah kanan. Kalau cabut, mula belah kiri. Jadikan yang kanan itu yang pertama dipakai, yang terakhir dicabut. Sama lah. Nabi nak bagi jelaskan lagi makna pakai belah kanan dan cabut belah kiri. Kalau nak cabut kaki kiri dulu, lepas tu baru kaki kanan. Baik, kalau masuk masjid, kita nak keluar pada masjid, kita keluar sunat kaki kiri masjid, kasut duduk depan. Nabi kata pakai kasut kaki kanan. Jadi kalau kita keluar kaki kiri, biasanya orang dia akan seluk terus kasut dia. Dia tak? Seluk terus kaki kiri. Jadi tak boleh ikut sunnah Rasulullah. Macam mana nak ikut sunnah Rasulullah? Keluar tu, pijak atas kasut kiri dulu, keluar kaki kanan, seluk kaki kanan.
Lepas tu baru masuk kaki kiri tadi. Boleh tak? Senang pun. Tu yang payah nak buat tu. Sebab senang. Nah. Tu. Masuk masjid kaki kiri. Masuk masjid kaki kiri dah. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk jamban kaki kiri, keluar jamban kaki kanan. Baik, kalau masuk dalam jamban ada jamban. Faham? Masuk dalam jamban tu ada jamban lagi. Kita masuk dalam jamban tu kaki kiri kaki kanan. Kaki kiri. Nak keluar jamban tu kaki kiri kaki kanan. Jamban tu jamban kedua tu lah. Kaki kiri, ya, kaki kiri. Kerana kita masih dalam jamban lagi. Buku dalam syarah Bidayatul Hidayah Al-Imam Nawawi Bantani, dia terang dengan cara macam mana kita masuk dalam tandah. Yang tandah tu ada dalam tandah juga. Nah, alah macam kita duk pi kat masjid, yang kita masuk dalam kawasan tandah semuanya. Kan? Kemudian elok kita masuk tandah dalam tandah. Nak keluar tu tandah juga depan kita. Boleh. Maka macam mana kita cara nak keluar kaki kiri dulu. Walaupun keluar pada tandah, kita kata keluar tandah kaki kanan, tak keluar kaki kiri. Sebab dia keluar masuk dalam tandah juga. Boleh tak? Terus. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatayammanu ma istata'a fi tarajjulihi wa tanawulihi wa tuhurihi. Rasulullah SAW kata Sayyidina Aisyah sangat menyukakan berkanan-kanan, mulakan belah kanan, sekadar yang dimampulah, yang Rasulullah mampu. Fi tarajjulihi, ketika Nabi menyikat rambut. Fi tana'ulihi, ketika Nabi memakai kasut. Wa tuhurihi, ketika Nabi berwudu. Nabi akan mulakan belah kanan. Jadi suruhan di sini yuhibbu atau yamun tadi ni maksud dalil kata bukan arahan wajib. Itu hanya irsyad ataupun sunnah daripada Nabi SAW. Buat ikut Nabi dapat pahala. Ini dapat pahala tu. Terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibalan wa Abi Bakr wa Umar wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala anhuma wa awwalu man afada afdan wahidan Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Nabi SAW kata Sayyidina Abu Hurairah mempunyai kasut yang ada dua khiban. Kita faham dah dua khiban. Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar pun ambil kasut yang ada dua khiban. Sayyidina Uthman yang mula-mula mengambil kasut yang tidak ada dua khiban. Maksudnya kasut yang ada satu je tempat masuk, iaitu di ibu jari itu saja. Macam kasut slipper kita. Sayyidina Uthman yang mula-mula buat. Kenapa dia buat begitu? Seolah-olah Sayyidina Uthman ingin menunjukkan fit kepada orang ramai bahawa memakai kasut dua khiban itu bukan wajib. Tak ada Sayyidina Abu Bakar buat, macam tu Sayyidina Umar buat, lagi kalau dia pun buat juga, lagi orang kata wajib rupanya kasut jenis ni. Kasut kalau pakai satu je bid'ah dalalah. Finnar, noh. Maka ketika sebut Sayyidina Uthman nak tunjuk kata itu harus dan sunnah kalau kita ikut dengan Nabi SAW. Maka dia terus pakai sebelah saja, bukan pakai sebelah kasut, pakai yang ada khibal satu saja, aqdan wahidah. Maka ini tunjuk kata fik dan juga kehebatan dan pemikiran Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana? Terus babu ma ja'a fi dzikri. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik baca babu ma ja'a fi dzikri khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana qassuhu habasyi. Baik. Bab berkenaan dengan khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatam ni sini maksudnya adalah cincin Rasulullah. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincin ini kata para alim ulama adalah adat bagi umat-umat yang terdahulu. Dan sunnah dalam Islam. Cincin. Dan dia ada beza cincin dipanggil khatam dengan dipanggil diblah. Kalau khatam, yang khatam ni dia mesti ada batu. Sama ada batu tu dibuat daripada batu, ambil batu apa-apa pun. Dah macam ni, kita pakai cincin, dia ada batu di atas, maka dia panggil khatam. Kalau kata jenis ni pun khatam juga. Maksudnya yang ada tulisan di atas. Tulisan di atas kerana fassuhu min fiddatin juga dikira sebagai khatam. Yang betul bulat terus tanpa ada batu. Yang tu dipanggil diblah. Yang orang Melayu panggil belah khotan. Belah khotan. Faham? Lebih kurang lah dekat-dekat tu. Pok Wahbi main-main mereka bid'ah dalalah pakai belah khotan. Mereka kata Nabi tak nak pakai cincin diblah.
Yang Nabi pakai khatam, Nabi tak pakai diblah. Orang kot tu payah. Payah kerana apa? Kerana memegang sungguh dengan zahir. Terus membid'ahkan dan katanya diblah ini adalah daripada adat Firaun. Dia kata gitu. Macam-macam. Ada, boleh buka dalam kitab Syekh Atiyah Sakhar, dalam Mawsu'ah Al-Usrah, jilid ke berapa tak ingat lah, dalam bab khutbah. Dan saya tak silap, ada jilid yang kedua. Dalam jilid kedua ada dibincangkan berkenaan dengan diblah dan hukum diblah. Panjang Syekh Atiyah Sakhar masukkan sejarah diblah, sejarah cincin tu, daripada mana main cincin sebut. Baca kitab sebut. Dan kemudian kata para alim ulama, kata Imam Ibnu Jama'ah dan selain pada Imam Ibnu Jama'ah, manusia daripada dulu sampai sekarang semuanya mengambil cincin sebagai pakaian untuk perhiasan mereka, dan dapat pahala sunnah walaupun cincin yang kita pakai tadi adalah dengan sewaan ataupun pinjaman. Nak ambil sunnah, kita kata main pinjam satu cincin, kita pun pakai nak ambil sunnah sikit betul, bagi balik, boleh dapat dah pahala sunnah ketika sebut. Bukan mesti cincin tu hak dia sendiri, boleh nak? Tapi kalau kata nak dapat mengikut dengan Nabi SAW, lebih baik pakai cincin hak dibeli sendiri. Tak mesti cincin tu harga RM50,000, RM2-3 pun tak apa dah. Batu pun hak plastik tikam ropok tora, dengan dendang tu, tak apalah, jadi tu. Tapi eloknya pakai cincin yang fiddah, kerana Nabi pakai fiddah. Laki tidak elok pakai mah, memang haram. Pakai besi pun tidak elok sebenarnya. Laki tidak elok, tak sesuai dengan badan orang lelaki. Dan kalau eloknya pakai fiddah. Dan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, cincin Nabi ini macam mana kedudukan cincin Rasulullah SAW? Adakah cincin Rasulullah ni bentuk tiga segi ke, bulat ke, gimana? Ulama khilaf dalam masalah tersebut. Cuma yang dapat daripada para alim ulama, jail minal jail, cincin Nabi yang ada tulis nama Muhammad Rasulullah, Muhammadun satrun wa Allahu satrun wa Rasulu satrun. Muhammad satrun, Rasulu satrun, Allah satrun. Ini adalah cincin khatam yang macam kita duk beli daripada Yaman, dari Muhammad Rasulullah. Nanti kita akan bahas. Ada mereka kata haram lah, apa semua kali kita tengok nanti. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, elok pakai cincin. Kalau sesuai, ada orang tak sesuai pakai cincin, isteri tak pakai cincin. Ada dia kata, kerana aku payah sebab aku jarrah, aku tukang kayu. Allah. Tukang bedah, aku ahli bedah. Jadi kalau pakai bedah, nak pakai ubat dan sebagainya, nak kena cuci tangan dan sebagainya, maka payah pakai cincin akan menyusahkan. Bukan sebab menolak sunnah, tidak, kerana menyusahkan kerja dia ketika sebut. Jadi Syekh tak pakai cincin. Kita tak ada kerja apa ni, pakailah kalau boleh pakai. Ada orang dia tak sesuai, dia pakai cincin, dia letak kat jari dia jadi gatai tangan. Jadi dia akan jadi ada bekah dan sebagainya, dia tak sesuai untuk kulit dia. Yang sesuai pakailah, tak ada masalah. Baik, apa hukum pakai cincin? Belah kanan ke, belah kiri ke, belah mana nak kena pakai? Nanti akan bincang bab cincin Nabi pakai belah mana. Lagi tiba. Laju sangat pula lagi, dia habis modal. Cincin Nabi SAW dibuat daripada warik. Jangan baca silap warak. Kalau warak buat daripada daun. Buat daun pun buat daripada getah lagi tak kan? Warik kasrahkan ra. Itu dibuat daripada fiddah, daripada perak. Wa kana fassuhu habasyiya, dan batu dia daripada Habsyah. Batu Habsyi ni, apa maksud batu Habsyi? Sebagian ulama kata batu Habsyah ni adalah al-aqiq, batu aqiq. Aqiq Yaman tu. Pergi ke belakang Sayyidina Husain, pergi cari dulu aqiq Yaman murah di sini. Harga sebiji tu RM2. Di Malaysia mahal nak mampus, RM60. Hak asli punya. Hak ni asli RM2. Depa tak tahu harga batu tu. Lah ni baru depa tahu. Lah ni main timbang dah pok tu. Dulu tak timbang, dulu RM2 je. RM2 je. Gila babi betul. Beli-beli kan. Lepas tu baru dia tahu lah ni rupanya batu akik ni ada khasiat dia. Kemudian orang pakat suka batu akik dan mahal kalau di pasaran. Baru dia jual dengan timbang lepas tu. Sama macam batu-batu lain. Tapi kena tengok jugalah. Batu akik ni suruh orang pandai tengok lah. Dan kata Syekh Ahmad Mamduh, dia sebenarnya batu bagi cincin ni, dia ada sesuai dengan tubuh badan kita. Dia ada kiraan waktu dia. Dia kata dia kira tambah tarikh lahir apa semua kali, kemudian kira darah apa semua tu, dapat nombor lah kali. Faham? Kata senang saja buat teruk. Tarikh lahir kita tu, satu, contoh saya lahir 17 kan,
hari bulan tu kan, lepas tu 1990 contoh kan. Orang banyak aku tua lah, muda lagi 1990, 17 bulan sekian-sekian, 19 berapa. Jadi tambah semua nombor tu. Nombor ni tambah dengan 7, nombor 7 tambah dengan nombor tengah bulan, bulan tambah dengan 19 tu berapa tu, tambah semua. Lepas tambah semua dapat jumlah, tambah pula hak 2 tu. Tambah 2 tu pula. Lain kali dia akan dapat berapa bahagian tu, lepas tu bahagi kena aku terlupa dah tu. Tak apa, nanti saya balik. Alhamdulillah terlupa kan. Jadi saya kata lepas tu saya kata ingat nombor kamu. Nanti saya akan tengok batu apa yang sesuai dengan kamu. Syekh Amin Fatwa Darul Ifta, rupanya ada ilmu tu orang. Dia dengar tu kan ilmu tu. Dia ahli majlis fatwa Mesir. Dan dia kata aku dibenarkan oleh Syekh ahli Jumaah untuk membaca kitab tersebut. Dan kemudian untuk aku mengambil hukum dari kitab tersebut. Jadi Syekh kata cincin nak dia pakai, dia ada batu khas tu. Dan batu tu sesuai untuk badan Syekh. Syekh ada batu dia tu, batu warna ungu. Nak ingat nama apa atas batu tu? Maka dia kata batu tu kalau kata mengikut peredaran musim dan juga ikut peredaran bulan, maka dia sesuai dengan tubuh badan dan juga ada cas positif negatif dalam badan. Tu cincin elok kalau buat batu tu biar belaga dengan kulit. Dengan batu duduk kat atas. Batu bawah tu ni eloknya batu tu belaga dengan kulit kita. Tu yang apa ni, orang-orang ahli batu cerita. Ahli batu. Penting juga ilmu tu pun kena reti juga tu. Kalau tidak kita pakai buat gitu-gitu saja. Ada khasiat. Kalau kita kata syirik kan? Tak syirik apa? Panadol pun ada khasiat. Panadol kan ada khasiat kan? Lega demam. Satu batu ke apa semua ni bukan kita kata dia yang beri manfaat, tidak. Kita kata dia beri khasiat macam Panadol. Kalau tu ambil Panadol buat batu cincin. Tak ada khasiat. Tu pun khasiat kan? Boleh. Jadi beli batu akik, batu apa pun tak apa. Hak sesuai dengan badan kita lah. Saja saya beli di masjid di Darussalam ada kitab Hajarul Karimah, Al-Ahjaru Al-Karimah, batu-batu yang mulia, batu-batu yang ada khasiat. Jadi batu-batu ni macam-macam khasiat. Dia boleh buka kitab tersebut dan tengok batu ni khasiat dia apa, batu ni khasiat dia apa, batu ni khasiat dia apa. Ada macam-macam. Di Halabi pun ada jual kitab Ahjarul Karimah dengan apa ni Khashabul Karimah. Al-Khashabul Karim, kayu-kayu yang apa ni, yang ada khasiat. Ada ulama-ulama dah tulis lama dah benda tu. Tapi kena minta izin daripada guru dulu untuk baca, yang baca sendiri. Tanya pada orang alim dulu. Boleh tak nak ambil faham dengan ni? Tajul Muluk. Tajul Muluk dalam dia ada macam-macam benda. Kita ada beli Tajul Muluk tengok weh. Tu ada ahkamul jima' tu. Kan? Bab-bab hukum jima' yang ada kan tu. Dalam Tajul Muluk macam-macam ada. Bab nak buat rumah bila. Tu orang tua-tua dulu kalau baca Tajul Muluk, dia petang nak buat rumah kat sini jangan buat rumah. Sebab ni kawasan laluan angin. Laluan angin kawasan laluan jin. Lepas tu rumah kalau laluan angin, rumah tersebut memang masalah. Jin duduk lalu kawasan tu. Lepas tu orang tua-tua dia main, dia tengok tu. Tak boleh. Rumah ni jangan buat kat kawasan ni. Buat tepi ni sikit. Buat tepi ni sikit je. Ada rumah di sekolah kampung saya. Rumah tu rumah guru. Ada 2 lot rumah guru. Sebelah rumah ni memang orang tak boleh duduk. Orang tak duduk. Sebelah ni boleh. Sebelah ni tak boleh. Kena duduk kawasan dia. Kawasan laluan angin. Laluan jin di kawasan tersebut. Dia duduk anak dia, dia duduk masak dekat dapur. Dengar anak duduk teriak dekat ni. Dekat ruang tamu. Pipi tengok ada 2 anak. Dua-dua duduk tandui. Tak tahu mana satu anak dia. Bahaya. Silap menyusu jam tu je. Baik, baca tu hadis. Lagi dia mampu pergi oleh. Ini Ibn Umar. Siapa baca? Kalau baca nama sahabat, baca radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. Hadis ini Nabi SAW kata Sayyidina Ibnu Umar mengambil cincin. Khatam di sini bukan cincin. Khatam ini adalah cok. Nabi mengambil cok daripada fiddah, daripada perak. Tapi Nabi tidak memakai cincin tersebut atau cok tersebut. Cuma Nabi hanya menggunakan untuk cop saja. Di sini kata para alim ulama, maksudnya Nabi ada banyak cincin,
Ada cincin yang Nabi gunakan untuk pakai, ada cincin yang Nabi gunakan untuk cop semata-mata. Sebab apa perlukan cop? Kita akan tengok belakang ni. Betul. عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. Maksud dia fas tu maksudnya batu dia. Fasuhu minhu maksudnya batunya daripada perak juga. Fasuhu minhu min fiddatin. Jadi ni lah macam ni lah yang sama gitu. Boleh tahu. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي فضة فصه منه. Macam لما مالك قال رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. Baik. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bila mana Rasulullah ingin menulis surat kepada raja-raja untuk ajak masuk Islam. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, orang Ajam ni dia tidak menerima. Ajam lawannya Arab. Dia ada bangsa ada dua ya, Al-Ajam wal Arab. Satu ya. Jadi Ajam ni termasuklah orang putih, orang Melayu, orang Iban, semua tu dipanggil Ajam. Al-Arab Arab lah. Jadi orang Ajam ni dia tidak terima kata para sahabat melainkan surat yang ada cop. Maka Nabi SAW pun terus buat cop. Ini dalil kata Nabi meraihkan uruf pada zaman tersebut. Benda tu Nabi ikut kepada mereka punya cadangan, dan benda tu baik dalam hal dunia tersebut, maka Nabi gunakan. Tak ada masalah. Dan cop ni juga adalah salah satu daripada benda yang penting. Betul, cop tak boleh banyak-banyak. Cop dah dibuat banyak-banyak. Exco semua ada cop. Jam terus. Cop persatuan kena satu je. Tak pun dua. Satu kat pejabat tu, satu kat pejabat ni. Tak boleh banyak-banyak, sampai 5 cop, 6 cop, semua pakat pegang seorang satu. Dah kali dia buat ikut suka dia. Iklan dia buat sendiri, dia cop sendiri. Tu keluar tanpa bincang dengan orang lain sebagainya. Ni kata penting. Kalau zaman Nabi tulis surat. Tulis surat, cop. Kalau semua pakat buat, lepas tu Nabi marah buat cop. Nabi sebut dalam hadis yang lain, jangan ambil cincin seperti cincinku. Ni jadi masalah ni. Hak ni yang orang buat pula hukum baru ni. Ada pelajar Madinah tulis dalam blog, dalam Facebook dia, kata haram pakai cincin ni ada tulis nama Muhammad Rasulullah. Dan dia keluarkan pandangan daripada syekh dia daripada Madinah, Imam Masjid Nabawi pun aku tak kenal pun. Kata syekh dia sebut tak boleh, haram kerana Nabi larang dalam hadis dia. Ini kata orang yang tidak meraihkan waqi'. Faham tak? Tak nampak sirah, tak nampak macam mana nak bertaamul dengan hukum. Itu zaman Rasulullah. Rasulullah larang tu pada zaman Nabi. Zaman Nabi tak boleh, kerana apa? Kerana kalau buat cop banyak, orang pakat buat semua ikut Rasulullah, maka boleh jadi fitnah pada Rasulullah nanti. Puak munafik kalau buat surat, dia tulis kata nak pergi perang. Dia tulis saya akan serang kamu. Lepas tu ambil cop nama Rasulullah, hantar kepada puak tersebut. Maka jadi masalah tak? Ni Rasulullah cop ni. Kata tak, cop aku seorang je dah. Kalau Nabi seorang je buat, maka orang tidak boleh untuk buat provokasi pada Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW buat satu je. Tu zaman Rasulullah. Zaman lah tak ada lagi masalah tu. Hang tulis surat hantar kat Presiden Amerika, lepas tu cop dengan Muhammad Rasulullah. Ada dia nak heran? Buat tak layan ya. Dah malah cop yang kita pakai pula, cincin yang kita pakai, itu bukan cop. Ni kalau cop ni terbalik. Ni kalau kita baca ni, Muhammad boleh baca tu cop Rasulullah terbalik. Jadi tak sama dengan cop Rasulullah. Tu pun dah nak boleh jawab dah tu kan. Satu lagi, tidaklah kita gunakan ni untuk cop. Faham tak? Ada orang nak guna cop kan? Tu kata, tak orang nak faham. Kita pun pelik juga puak ni pun. Jadi syekh pun aku pun tak ingat. Tu yang jadi kacau bilau habis semua orang ramai tu. Kacau bilau orang. Kenapa? Kerana bukan alim tapi mengaku alim. Tu masalah. Fastana'a qataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Jadi jangan buat keliru lagi lah Saya duk share pula lagi dalam Facebook. Ramai juga tengok duk share. Duk share kata rupanya haram pakai cincin yang macam ni. Jangan cepat sangat share benda-benda yang kita tak pasti hukumnya. Tanya orang alim dulu, baru kita nak keluarkan hukum. Kita share cepat sangat. Kita tengok dulu ni ada yang share gambar cincin,
Dia share gambar cincin gambar tangan orang perempuan, bubuh inai, orang kahwin. Orang perempuan pakai cincin di jari ni, jari tengah. Jadi pakai jari hantu ni. Dia pakai kat jari hantu. Bila pakai jari hantu ni, maka dia pun buat bulat, tulis ini bukan sunnah Rasulullah. Gemah. Pakai share. Share. Tak boleh buat cincin ni. La ilaha illallah. Tu tangan perempuan, bukan orang lelaki. Orang lelaki makruh pakai cincin tangan ni. Orang perempuan pakai 5 jari pun boleh. Masalah apa? Bukan sekat 5 jari, pinggang pun mereka boleh pakai, kaki pun boleh, hidung pun boleh. Mereka boleh pakai. Macam orang Hindu. Boleh, tak masalah apa. Kita kalut, tu kata kalut sangat. Share kita pun kata, ni tak boleh, ni bukan sunnah. Perempuan kena pakai jari manis dengan jari ni. Perempuan jari mana pun tak apa pakai boleh, tak masalah. Lelaki tak boleh. 3 jari ni tak boleh orang lelaki, makruh. Ni jari kaum Sadom, kaum Nabi Lut. Orang lelaki pakai cincin jari 3 ni, kita kena bahaya belum. Jangan tidur dengan dia sebilik. Jadi kalau cincin, saya dah beli terbesar ustaz, cincin saya besar, boleh potong cincin tu, potong bawah. Jadi apa ni, apa masalah kan? Senang je benda tu. Sunnahnya pakai mana? Pakai jari ni. Pakai jari. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, fastana'a khataman, maka Nabi pun buat khatam, faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Aku nampak putihnya, cahayanya tangan Nabi SAW, seolah nampak ada keputihan. Ada apa? Cahaya pada tangan Nabi SAW. Dalam maksud Nabi pakai macam mana? Nabi pakai kot terbalik macam ni. Nabi pakai cincin dia terbalik macam ni, batu ke bawah. Batu pergi ke bawah. Dan Nabi kalau bercakap, maka nampak, bila sahabat tengok Nabi bercakap, Masya Allah, nampak cahaya pada tangan Nabi. Tangan Nabi dah bercahaya, bubuh cincin tu pula nampak comel lagi. Gitu. Dia pakai cara macam ni. Macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Ikut dan kita lah. Hamna kita rasa boleh pakai. Terus. قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر. Wallahu ستر. Baik, tak apa. Sayyidina Anas bin Malik kata, apa yang ditulis pada cincin Rasulullah, khatam Rasulullah tadi, ada Muhammad satrun, Rasul satrun, wallahu satrun. Bukan tulis Muhammad satrun, Rasul satrun, Allah satrun. Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Nampak tak? Jadi Muhammad ditak di pada bawah, Rasul tengah, Allah di atas. Kenapa? Mengagungkan Ismullah. Maka nama Allah diletak. Jangan baca daripada atas ke bawah. Baca atas ke bawah tak betul ya. Allah, Rasul, Muhammad. Apa dia tu? Dia baca daripada bawah, Allah, Rasul, Muhammad, Rasulullah. Itu macam. Kita pakai ni untuk ambil keberkatan, ambil berkat dengan Nabi SAW. Tu ya, tujuan kita. Dan cincin Rasulullah yang ini jatuh ke dalam Bi'ru Aris. Dalam Bi'ru Aris, telaga tersebut di dekat dengan Masjid Quba. Yang itu hilang pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nanti kita akan tengok pada hadis tersebut. Terus. Laju. Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najasyi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatami wa ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halaqatuhu biddatun wa naqasha fihi Muhammadin Rasulullah. Baik. Nabi SAW menulis surat kepada Kisra. Kisra Parsi, Qaisar Rom, Raja Rom, wan Najasyi Raja Habsyah. Faqila lahu, dan kemudian dikata kepada Rasulullah, mereka tak terima surat Rasulullah kalau tidak ada cak. Maka Rasulullah pun suruh arahkan untuk buat cak, halqatuhu fiddah. Yang mana dia punya bulatan dia tu dibuat daripada perak. Ni lah bulat perak. Dan juga ditulis di atas cak tersebut Muhammadun Rasulullah. Macam ni lah. Dah faham. Terus. Yang ada cak kat buku Harun Yahya. Tu yang buku-buku tu. Tu. Baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala naza'a khatamahu. Baik.
Nabi SAW bila mana masuk ke dalam tandas, Nabi akan mencabut cincinnya, kerana ada nama Allah dan ada nama Muhammad SAW. Jadi kita kalau buat cincin, yang cincin sebut ada tulis Muhammad. Dan Muhammad tadi kena tanya balik, Muhammad ni Muhammad Rasulullah ke Muhammad Ham? Nama dia Muhammad juga? Tak, aku lah. Ham tak apa, masuk. Masuk jambat pun tak apa. Tapi kalau nama Muhammad Rasulullah, cabut. Baik, kalau masuk juga dengan nama tersebut, apa hukumnya? Haram kan? Memang orang silap faham, dia kata haram. Masuk nama, ada nama Allah dalam tanda. Bukan haram, makruh. Tak haram. Haram kalau dia niat untuk menghina nama Allah Ta'ala. Bukan haramnya kafir terus. Nampak tak? Akan jadi kafir. Jadi dia kena jaga. Kalau kata dia niat bukan untuk nak menghina nama Allah Ta'ala, maka hukumnya makruh saja. Boleh. Sebaiknya cabut, buh dalam poket, buh dalam beg dan sebagainya. Ataupun cabut, buh dalam mulut. Dengan syarat mulut kita tidak berbau, dan bukanlah mulut yang bau bakit tidak, yang ada ayat lewat basi, kerana itu najis. Najis akan kena nama Allah Ta'ala, itu dikira juga ihanah. Boleh mana? Tangan mulut kita ni biasa-biasa, baru lepas makan kebab ya? Buh. Kalau boleh buh lah. Saya tak kira takut tertelan nak tengah duduk berak, orang ketuk pintu. Tertelan terus. No kan? Dah lemah Sahabat Nabi ramai yang tulis cincin. Ada pada cincin mereka tulisan. Ada sahabat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, yang mana membuat cincin dengan ada gambar singa pada cincin tersebut. Ada yang buat cincin, Allahumma salli ala Muhammad, seperti mana Sayyidina Daniel alaihi salam, Nabi Allah Daniel mempunyai cincin yang mempunyai gambar singa 2 ekor pegang batu cincin. Jadi ada cincin, sini ada lambang singa, sini pun singa, yang seolah singa tersebut memegang batu cincin tersebut. Jadi ada gambaran singa di situ. Ada apa ni? Ada ukiran singa. Jadi singa tersebut yang dibuat oleh Nabi Allah Daniel alaihi salam adalah untuk mengingati sahabatnya 2 ekor singa yang menjaga Nabi Allah Daniel ketika dalam telaga. Waktu dia dilempar dalam telaga pada zaman raja tersebut. Ada seorang raja yang zalim melempar Nabi Allah Daniel dalam telaga tadi dengan harapan dimakan singa. Tapi singa tidak akan makan Nabi Allah Ta'ala, maka singa tadi yang menjaga Nabi Allah Daniel pula. Singa tu tak makan beberapa hari dah. Bila nampak Nabi Daniel, terus jadi baik dengan Nabi Daniel, malah jadi kawan baik dengan Nabi Daniel. Dia apa yang mengawal Nabi Daniel, takut nanti orang buat kacau pada Nabi Daniel. Bila Nabi Daniel dikeluarkan pada telaga tersebut untuk mengingati 2 sahabat dia tadi, maka Nabi Daniel buat cincin dengan ada 2 bentuk singa di tepi. Cincin tersebut dijumpai oleh Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi governor ketika tersebut di Mesir. Dan ketika jasad Nabi Allah Daniel AS terbongkar keluar daripada kubur, kerana jasad Nabi Daniel ada dalam sungai Nahrus Sus. Maklum susu di mana kita tak tahu. Kita terusan Suez dah juga. Nahrus Sus atau mungkin Suez, terusan Suez, dan terusan Suez mungkin. Masa ayat sungai dia kering, terusan tu kering, kemudian terbongkar jasad Nabi Allah Daniel yang dah ribuan tahun pada ketika tersebut, tapi masih elok jasadnya. Cuma rambutnya panjang dan kukunya panjang. Kerana kuku dia tak mati, dapat jasad tu hidup, tapi masih berdarah lagi. Maksudnya ada, kalau tak jari, darah tu akan main. Maksudnya hidup. Hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi bila nampak cincin tersebut, Nabi Allah Sayyidina Musa Al-Asy'ari hantar surat pada Nabi Allah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu itu Amirul Mukminin, untuk minta izin nak ambil cincin tersebut. Sayyidina Umar izinkan, maka dia ambil dan kemudian dia pakai. Dan cincin tersebut diwarisi kepada ahli keluarga, kemudian hilang. Tak tahu pergi mana. Saya tengok ada orang pakai cincin, nampak ada singa tu, dia pergi mengaku pula, inilah cincin tu. Wallahu a'lam, cincin tu hilang lah. Baik, terus. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama min warqi fa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar radhiyallahu anhu thumma kana fi yadi Uthman radhiyallahu anhu hatta waqa fi bi'r al-Harith nabshuhu Muhammadur Rasulullah. Baik. Rasulullah SAW mengambil cincin daripada perak, dan cincin tersebut ni adalah hak yang Muhammad Rasulullah. Cincin tersebut berpindah tangan pada Sayyidina Abu Bakar, kemudian berpindah tangan pada Sayyidina Umar, kemudian berpindah tangan pada Sayyidina Uthman. Dan zaman Sayyidina Uthman, cincin tersebut terjatuh ke dalam Bi'r Aris. Bi'r Aris di Madinah dekat Masjid Quba kita cerita tadi. Dan tapi Bi'r Aris telah ditutup, sampai tak tahu di mana tempat asal dia yang betul.
Tapi kalau pergi dengan orang Madinah yang ahli sunnah wal jamaah, yang bukan puak mutasyaddidin ni, maka dia akan tunjuklah kat mana tempat dia. Khilaf banyak sangat. Kata sebahagian tengah jalan luar tepi tu. Orang kata yang tepi turun Masjid Quba tu ada satu apa ni? Ada macam tempat untuk ambil air. Dia buat macam bangunan kecil, comel lah. Situlah katanya Bi'ru Aris. Pula khilaf. Bi'ru Aris tersebut, di situlah tempat jatuhnya cincin tadi. Dan lepas tu kenapa yang puak Wahabi tutup Bi'ru Aris tadi? Kerana ada orang pakat duk pergi jual cincin pula lah. Satu 2 rial cincin tu. Semua pakat beli cincin, semua pakat duk lempak cincin pula dalam tu. Penuh cincin dalam telaga. Cincin 2 rial. Duk lempak dalam telaga. Maka puak Wahabi tengok ni syirik akbar. Maka tutup tu. Kita tak tutup tak apa. Jangan bagi hilang tu. Sampai orang tak tahu tak mana. Orang tak boleh nak tengok tak mana tempat tu. Nampak tak? Jadi banyak di Madinah Al-Munawwarah tempat-tempat yang mereka buang habis semua sekali. Tempat makan Nabi SAW. Nabi makan bersama dengan sahabat di Masjid Quba, dijadikan tempat tu sebagai tempat pakimbah. Kita tahu kat mana. Tapi kedai kurma boleh buka pula. Rumah Sayyidina Kulsum Ibn Hidmin dengan rumah Sayyidina Sa'ad dibuang di depan tu. Rumah Sayyidina Sa'ad dan Sayyidina Kulsum di depan Masjid Quba. Betul-betul bersambung dengan Masjid Quba. Kita masuk daripada depan, kawasan parking tu, depan tu ada kedai kurma. Betul-betul dengan kedai kurma tu, yang betul-betul bersandar dengan tiang dinding Masjid Quba. Situlah rumah Sayyidina Kulsum Ibn Hidmin dan telah diruntuhkan pada zaman Saud. Dia runtuh semua kali. Tak mau tinggal langsung kesan para sahabat Nabi SAW. Dan rumah Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah di sebelah kanan. Kalau kita duduk di bahagian kiblat Masjid Quba, dia di luar kawasan tersebut, tempat untuk tanam pokok-pokok kurma, ada pokok kurma, ada macam taman kecil di depan tepi tu. Situlah kawasan rumah Sayyidina Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Gitu maksudnya. Baik. Kemudian cincin tersebut bila hilang pada zaman Sayyidina Osman, maka Sayyidina Osman bukan biar saja. Dia turun dalam telaga tersebut, malah mengarahkan orang untuk korek semula telaga tadi untuk cari balik. Maka dikorek berkali-kali telaga tadi dicari, tidak jumpa terus sampai hilang terus. Nampak macam apa ni? Adat dia kalau boleh, kalau korek macam tu biasa jumpa balik. Ni dia tak jumpa dah. Jadi kata para alim ulama, cincin Nabi Muhammad SAW mempunyai sir seperti mana cincin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau hilang cincin tadi, maka akan hilanglah milik bagi orang tersebut. Maksudnya Sayyidina seolah bagi tanda kepada Nabi Sayyidina Osman bahawa bila hilang cincin tersebut pada tangan dia, maka dia akan hilang khilafah pada zaman tersebut. Itu maksud dia. Begitu Sayyidina Sulaiman, bila cincin Nabi Sulaiman hilang, maka ketika tersebut berlakunya masalah dalam pemerintahan Sayyidina Sulaiman radhiyallahu alaihi salam. Nampak tak? Maksud dia nak mati dah ketika tersebut, dia nak wafat. Itu antara sir cincin Nabi SAW. Baik. Terus tadi. Babu ma jaa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqama fi yaminihi. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khataman fi yaminihi. Nabi SAW memakai cincin dengan tangan kanannya. Maksud Nabi pakai di sebelah jari kanan, bukan tangan, jari. Yamin fi yaminihi maksudnya di sebelah jari kanannya. Maksudnya macam mana pakai jari kiri, macam mana pula hukumnya? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kalau orang tu nak pakai dengan niat untuk bercantik-cantik, maka pakai belah kiri. Kalau niat ikut sunnah Nabi SAW, pakai belah kanan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makruh kalau kita pakai cincin dalam satu tangan, dua cincin. Makruh. Satu tangan ni dua cincin kita pakai, makruh. Satu sini boleh. Banyak lebih pada dua pula. Lebih pada dua pun makruh. Khususnya pada para alim ulama. Para alim ulama pakai 5 cincin terus. Dua sini, dua sini. Tapi ala kulihat tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kata, cuma jangan ingkar dengan ingkar yang terlalu syadid. Kalau kata orang pakai cincin, cuma yang tak bolehnya orang lelaki pakai semua 5 jari terus. Ada seorang tok guru di Kedah, dia nak mengajak kitab Syama'il mai bak cincin, dia pakai cincin 5 jari 10 terus. Lepas tu dia mai ke majlis. Dia cincin jari ni tak boleh cabut.
Hak ni tak boleh juga cabut. Nak tunjuk terus bagi faham. Jadi dia cabut. Dia tak boleh dua ni. Pakai dua ni boleh. Tak ada masalah. Kiri ataupun kanan. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali radhiyallahu an, Ibn Rajab ada tulis kitab Ahkamul Khawatim. Hukum hakam bab cincin sahaja. Tebal tu kita ada. Hukum hakam cincin. Pakai jari mana? Cincin apa Nabi pakai? Nabi pernah pakai cincin mah ke tidak? Apa hukum pakai cincin mah? Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala ada pandangan yang gharib. Sampai Puak Wahabi pun pening dia. Dia Wahabi, lepas tu dia pun Wahabi pun pening dia. Sebab dia mengharamkan cincin mah bukan pada lelaki saja, perempuan pun haram. Ini pandangan gharib Syekhul Albani. Dia kata tahu tak ikut semua Syekhul Albani, kata kat Puak Wahabi. Ini kami tak ikut lah. Ini kami tak ikut lah. Tanya kat perempuan Wahabi pula, kenapa tak ikut? Tak boleh, kami nak pakai cincin mah kak. Tahu pun. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pernah pakai cincin mah sekali, kemudian Nabi buang cincin tersebut bila mana sahabat semua pakai cincin mah dari ketika tersebut. Dan Nabi pun kata la albisuhu abada. La albasuhu abada. Aku tidak akan pakai lagi selama-lamanya cincin mah. Baik. Jadi pakai tangan kanan ni lah, jari dua ni lah. 3 jari ni makruh. Perempuan 5 jari boleh, 10 pun boleh, tak ada masalah. Jari kaki pun pakai, tak ada masalah. Karena mereka adalah mazhar zinah. Mereka adalah tempat untuk perhiasan. Mereka boleh pakai, tak ada masalah. Cuma nampak pelik lah. Orang lelaki kalau pakai cincin sampai 10 jari, kata Tok Rojilah, ini penjual cincin. Faham tak? Itu kan jual cincin. Nak promote cincin dia besar mana. Dan cincin makruh kalau kata pakai lebih daripada had berat yang dibenarkan syarak. Dalam mazhab Syafi'i, jangan pakai cincin lebih pada 2 kilo. Mana orang pakai cincin 2 kilo. Masuk gym terang mana pun, gymnasium lah, bukan jemaah Islam Malaysia, ya. Masuk gymnasium terang mana kali pun dia takkan pakai cincin 2 kilo. Jenis jalan gitu, kalau angkat jari, cincin 2 kilo. Cincin mahal mana pun tak ada masalah. Cuma janganlah sampai 25 juta, 28 juta ambil duit rakyat. Itu yang tak boleh. Terus baca. Nahwu faham lah, semalam kita dah sebut. Maksudnya sanad apa ni, makna sama, lafaz berbeza. Terus Wahaitu Abdullah bin Ja'far. Baca Hammad ibn Salamah. An Hammad ibn Salamah. An Hammad ibn Salamah. Sebab kalau enta baca ra'aitu terus, maksud enta yang tengok. An Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibnu Abi Rafi'. Ra'aitu ibna Abi Rafi'. Ra'aitu ibna Abi Rafi' yataqattamu fi yaminihi wa sa'altuhu an zalika wa qala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yataqattamu fi yaminihi wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqattamu fi yaminihi. Baik. Sayyidina Ahmad bin Salamah mengatakan, aku melihat Sayyidina Ibn Abi Rafi' memakai cincin di tangan kanan. Bila aku tanya, kenapa pakai cincin tangan kanan? Katanya, karena aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai tangan kanan. Dan wakala Abdullah pula, Sayyidina Abdullah pun aku tanya juga soalan tu. Sayyidina Abdullah bin Ja'far kata, aku melihat Rasulullah memakai cincin di jari kanannya. Itu maksudnya. Jari mana? Jari kelingking. Jari kelingking. Boleh juga jari manis pun tidak ada masalah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Ja'far an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqaddamu fi yamini. Okey, jelas maknanya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqaddamu fi yaminihi. Baik, jelas makna dia pun faham, senang. Terus. Semua yang sama ni. Kami sama saya baca mana? Ni sama. Saya naik Ibnu Umar. Okey, baca yang satu sebelah baca. Satu sebelah. Satu sebelah. Satu baca. Silakan. Ani bin Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Anhuma. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma ittakhadallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
خاتما من ذهب فكان يلبسه. Bukan. Sebelum tu. Satu. Tapi hadis nombor tu tapi nombor 1 4 ke tu? Oh lain riwayat lain tu. Nombor lain. Ambil yang Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Ada. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'ri aris. Jadi hadis ni Sayyidina Nabi SAW mengambil cincin dengan cincin perak, kemudian menjadikan fassahu mimma yali kaffahu. Mimma yali kaffahu macam inilah. Nah, maksudnya memusing ke arah tapak tangan Nabi SAW. Dan cincin tersebut ada tertulis Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Satr, Rasulullah Satr, Allah Satr. Wa naha an yanqusha ahadun alaih. Sini ni. Wa naha an yanqusha ahadun alaih. Maksudnya yang mana dilarang oleh Nabi ni, Nabi larang untuk orang menulis sama macam Nabi SAW. Buat cincin macam tu. Sebab tu kata Syekh Imam Baijuri, al-hikmatu fin nahyi an zalik. Apa hikmah dilarang orang buat macam tu? Annahu law naqasha ghayruhu mislahu la adda ila al-ilbas wal fasad. Maka akan berlaku masalah. Tu illah larangan Nabi SAW. Kan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Kan? Hukum itu berpusing dengan illah dia. Kalau illah ternafi, maka hukum ternafi. Zamanlah ada lagi fasad dan juga ilbas. Dalam masalah akan berlaku tak jadi keliru orang dengan cincin Rasulullah. Orang tak keliru. Maka ketika sebut hukum dah tak ada. Hak tu hukum asas dalam ilmu usul fiqh. Macam mana mereka ni faham, kita pun tak faham. Nampak tak? Sebab Nabi melarang tu adalah dengan sebab benda tertentu pada zaman Rasulullah SAW. Faham tak? Baik. Tengok kata Imam ni. Wa yadhharu kama qalahu Ibnu Jama'ah wa Zainul Iraqi. Ni dua ulama besar hadis. Yang terkenal ni, anna nahya khassun bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam akhzan min al-illati. Nampak tu? Larangan ini hanya khusus pada zaman Nabi hidup sahaja. Kerana memandang pada illah hadis tersebut. Faham? Kerana illah tu lah ni dah tak ada dah. Maka apa masalah kalau kita nak pakai cincin yang ada naqshu khatamin Nabi? Tak ada masalah apa. Kitab ni pun dah syarah, tapi depa tak mau ambil kitab-kitab macam ni. Bukannya besar. Maksudnya bukannya nak kena buka kitab makhtutat. Nah, ni kitab yang dah matbu'ah. Jelas nampak depan mata Imam Baijuri dah masukkan kalangan para alim ulama. Tak mau ambil juga. Dah nak pula pandangan diri. Mujtahid mutlak puak ni. Payah semua. Lepas tu sebab dalam Facebook. Sebab dalam Facebook orang macam ni yang panggil Luka bin Luka. Luka bin Luka. Bodoh bin bodoh. Faham? Dia tak faham, dia cakap kata tambah. Ni. Orang panggil dia yang Nabi SAW sebut hari kiamat ni akan berlaku bila mana Luka bin Luka akan zahir. Apa Luka bin Luka? Orang yang apa ni tafih, nasun at-tafih yatakallam fi amrin kabir. Orang yang tak ada ilmu tapi cakap benda besar-besar. Ilmu tak ada pun, tapi cakap ni isu ni cakap more dia nak cakap. Macam ni panggil Luka bin Luka. Bengong bin bengong. Faham tak? Gitu. Han sebut dah nama tu Imam Masjid Nabawi ke apa semua. Heran betul apa? Buat ni masalah. Lepas tu yang balik daripada sana jadi macam pelik-pelik macam. Kita pun heran juga. Ramai juga yang balik pada Madinah tapi tak jadi gitu. Tapi 80% jadi gitu. Saya tak sebut semua 80%. Wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'ri aris. Siapa yang menjatuhkan cincin Nabi ke dalam tu? Yang terjatuhkan Sayyidina Mu'ayqib. Mu'ayqib pembantu Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Maka dia yang terjatuhkan cincin tersebut dalam telaga. Maka cari tak jumpa lah. Kemudian lepas tu hadis seterusnya. An Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yataqattamani fi yasarihima. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengambil cincin dengan tangan kiri. Nampak Sayyidina Imam Tirmizi radhiyallahu an mengeluarkan pandangan mengatakan bahawa pandangan tangan kiri pun boleh, tak ada masalah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun pakai tangan kiri. Boleh gitu nah. Terus ya. Satu empat.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه قال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمه. Baik. Nabi SAW pernah membuat cincin dengan emas. Ini sebelum pengharaman emas. Nah, kemudian Nabi SAW memakai, mungkin bukan pengharaman. Mungkin Nabi boleh pakai cincin dengan emas. Tapi bila Nabi pakai, kemudian masa tu orang ambil semua pakai cincin dengan emas. Jadi tengok Rasulullah pakai, maka dia pun buat dengan emas. Maka Nabi SAW cabut cincin tersebut di depan orang ramai. Kemudian Nabi melemparkan dan Nabi kata, la albasuhu abada, aku tidak akan pakai lagi selama-lamanya. Kemudian fatarahan nasu qawatimahum, manusia bila tengok Nabi baling, semua pakai cabut, pum, baling habis semua. Sahabat Nabi tu kata iman dia. Tengok Nabi buat, Nabi larang, terus ketika tersebut juga tarahum baling, terus buang. Nah, bukan tarahum masuk dalam poket, balik kat bini. Ada seorang sahabat Nabi jumpa dengan dia pakai cincin emas. Nabi cabut cincin tersebut dan Nabi lemparkan ke tanah. Nabi kata, ini tidak layak bagi kamu untuk pakai. Ini bukan pakaian bagi lelaki. Nah, ini adalah pakaian bagi ahli neraka. Bila Nabi kata gitu, habis dia sebut Nabi kata, Nabi cabut cincin dan baling ke tanah. Kemudian para sahabat kata kepada dia, ambillah cincin tu balik, bawa balik kat bini kamu. Maka dia kata apa? Aku tidak akan mengambil lagi barang yang telah dibaling oleh Rasulullah SAW. Itu dia. Hebat iman mereka, tidak ada bandingan. Kemudian di sini juga menunjukkan kata orang, kalau kata dia ni adalah menjadi ikutan bagi orang ramai. Kalau dia ada buat benda yang silap dan benda tadi boleh menjadikan masalah untuk orang faham, maka dia kena terang secara umum pula pada orang ramai apa yang dia lakukan. Nah, dia kena terang balik, benda ni boleh ke tak boleh, kenapa saya buat macam tu, gitu. Tapi dalam dalam dunia sekarang ni, artis dia bagi peluang untuk bercakap dalam TV melodi. Nampak tak? Melodi apa menatang apa aku tak tahu. Depa pergi tanya artis tu, betul ke depa kata kamu telah melakukan saya nak jadi fitnah apa. Janganlah, tolonglah jangan sebarkan fitnah lagi. Kamera duduk gitu. Duduk gitu. Orang gila. Tak apalah. Artis bagi peluang. Tok-tok guru, alim ulama, kalau kata ada benda yang depa nak ulah, benda dalam yang disalah faham oleh orang ramai, tak bagi peluang. Dia bagi penakut nak mampu. Nampak? Apa saja kes. Dia orang panggil penakut. Dia yang jahatnya sebenarnya, yang jahatnya, saya minta maaf. Hak jahat ni ulama-ulama yang juga mereka ni juga adalah orang yang mengaji agama. Depa sendiri yang halang pula daripada TV nak panggil dah. Depa pula bilang jangan panggil. Kalau panggil bahaya. Pok ni. Hak ni lagi bahara daripada TV. Faham tak? Tu. Talah ganah sikit. Dia bak tu dia masuk dalam bak tu dah. Ni bak cincin. Tiba-tiba masuk bak macam-macam. Kena tengoklah isu semasa masuk. Ni bab tu lah. Bab tu orang alim jangan buat benda yang boleh menyebabkan orang jadi pandang sinih pada dia. Walaupun benda tu harus. Kita bawa kereta, nah, tengah-tengah bawa, tiba-tiba tepi jalan jumpa Rita Rudaini. Tiba-tiba dia kan dah bercerai kan? Kan Amar kan? Amar Mujahid. Baik. Ustaz Amar bawa kereta, tiba-tiba nampak Rita Rudaini tepi jalan. Ya, dia serba besar Ustaz Amar. Kan? Amar Mujahid ni apa ni, tidak kena mengena hidup dan mati. Wallahu a'lam. Saya jabur nama tu. Kalau dia bawa kereta tu nampak Rita Rudaini tepi jalan. Dia memang minat. Jadi maka dia pun berhenti dengan serba besar tu, kata silalah naik, tapi duduk belakang, dia duduk tepi. Bahaya, jadi fitnah kita berdua nanti. Maka kita pun naik lah. Bila naik di belakang, dia bawa, orang nampak, jadi fitnah tak? Baik, apa masalah dia kalau dia bawa? Bukan duduk tepi-tepi kan? Duduk belakang, kereta pula limousine 3 pintu, belakang kali. Tak masalah, tapi orang akan jadi fitnah. Itu kata elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Contoh, tidak kena mengena dengan hidup dan mati. Nah? Baik itu. Habis. Janganlah. Terus masuk babu maja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala kana qati'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
فضة. Baik. Ini bab berkenaan dengan pedang Nabi SAW. Nabi ada banyak pedang. Nah, banyak pedang. Antara nama pedang Nabi Al-Ma'thur. Ini pedang yang Nabi ambil daripada ayah Nabi SAW. Ada juga pedang Nabi nama Qadib. Nah, ada pedang yang nama Qula'i. Ada pedang yang namanya Allahumma salli ala sayyidina Battar. Nah, ada pedang yang namanya Hatfun. Ada pedang yang nama Miqdam. Ada pedang nama Samsamah. Ada pedang nama Rasul. Ada pedang nama Lahif. Ada pedang nama Zulfiqar atau Zulfaqar. Yang ni yang Nabi bagi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang ada dua. Ada dua hujung. Jadi dua cabang. Nah. Ini pedang-pedang yang Nabi ada. Ada berapa lebih kurang pedang? 9 pedang. Lebih kurang lah. 9 pedang Nabi SAW. Pedang-pedang Nabi ini Allah SWT ini menunjukkan kata Nabi menyimpan alat yang ada pada zaman tersebut. Nah, yang alat tersebut digunakan untuk berperang. Pedang Nabi, saya buka dalam kitab keluaran Turki. Kita ada di rumah saya. Salah satu pedang Rasulullah SAW beratnya 998 kg. Berat pedang Rasulullah 998 kg. Itu dia. Bayangkan macam mana kekuatan Nabi SAW ketika angkat pedang. Nah, kamu pergi angkat tengok dumbbell tu. Dan dumbbell tu yang panjang tu letak kat ujung tu 5 kilo. Ya, lepas tu try angkat tengok sebelah tangan. Ujung angkat tengok. Boleh angkat? Terkeluar tulang kat tepi ni. Terang nak angkat tu. Itu baru 10 kilo, 20 kilo. Nah, ini pedang Nabi. Nah, yang pedang tu berat dia 998 kilo. Saya baca pun mula-mula baca 2 kali, 3 kali, 5 kali baca. Aku tengok betul ke tak betul, betul ke tak betul. Takut silap baca. Baca betul. 998. Pedang Sayyidina Umar 900 lebih kilogram. Nah, maksudnya kalau pedang tersebut tak perlu pancung, letak atas balah Nabi letak, lepas. Hancur balung tu. Dia letak balah tu. Kata kuat sungguh Nabi SAW. Angkat sebelah tangan. Sayyidina Umar sekali libah dengan pedang dia boleh pancung 10 orang sekaligus. Sayyidina Umar pancung. Bukan dia buat sungguh. Nak abang kata kuatnya pedang Sayyidina Umar. Kita kalau pedang katana kan? Yang kalau kita cuk sekali pun payah. Pokok temucut pun nak putih pun payah. Ini tak kuat. Buat macam mana? Itu Rasulullah SAW pada sahabat. Sayyidina Khalid ibn al-Walid ada pedangnya yang berat 200 kg. Dan ada berat pedangnya yang hanya 4 kg. Ada berat pedangnya habis 800 gram saja. Ada pedang yang ringan dia benar. Maksud kalau pegang pedang ringan tu macam pegang chopstick kan. Nah, yang 400 gram tu rasa macam tak pegang pedang, tapi putih kepala orang. Nah. Ada pedang yang dia pegang dia 200 kilo, 300 kilo. Ini pedang-pedang sahabat Nabi SAW dan pedang Rasulullah SAW. Pedang yang 998 kilo tu adalah pedang yang diwarisi daripada Nabi Allah Daud AS. Nabi Daud mewariskan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman waris sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk ke Bani Khuraidah, ke Bani Nadir. Dan kemudian mereka ni simpan pedang tersebut. Dan Nabi ambil balik pedang tadi daripada pihak mereka. Dan pedang tersebut ada lambang dekat dengan qadib dia. Qadib ni disebut ni kana qabi'atu sayfi. Qabi'ah tu maksud dia yang penyelang di antara tempat pegang dengan mata pedang. Tu yang jadi panjang tu kan. Yang tu dibuat daripada fiddah. Kalau pedang Sayyidina Daud AS tu, dia dekat atas pada qabi'ah tersebut ada lambang lelaki, ada dilukis lelaki seorang. Dan ditulis nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi pedang tu diwarisi Nabi-Nabi dan dapat daripada Rasulullah 998 kg. Terus عن سعد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Baik. Di sini sebut kata qabi'atu sayfi Rasulillah, yakni yang penyelang di antara pedang Nabi dengan pemegang dan juga mata pedang tu dibuat daripada fiddah. Sama macam hari yang di atas. Terus. عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيفي. لا. Sebelum حدثنا طالب ابن حجير عن جده قال دخل رسول الله. Belajar tu. عن ابن جاء عن هود
وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف fiddatan. Baik, Nabi SAW ketika masuk dalam peperangan Fathu Makkah, waktu tu Nabi memakai pedang, yang di pedang Nabi itu ada emas dan perak. Hadis ini dhaif. Jadi tidak boleh untuk berhujah dengan hadis tersebut untuk hukum kata boleh pedang kita hias dengan perak, dengan emas. Ya nah? Tapi kalau hadis yang kata perak tersebut tu boleh, tidak ada masalah. Hak yang emas tu. Tu yang apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tidak boleh untuk kita gunakan sebagai hukum, boleh untuk pakai emas pada pedang dan alat-alat peperangan. Qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah.